مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sempena penyambutan tahun baru Hijrah 1444 Hijrah. So, tajuk kuliah subuh kita pada kali ini ialah Ibrah ataupun pengajaran daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, lebih kurang 1444 tahun yang lepas, baginda alaihi salatu wassalam atas perintah Allah Ta'ala meninggalkan negeri yang dicintainya, meninggalkan negeri tempat kelahirannya, pergi menuju Yathrib ataupun Madinah Al-Munawwarah pada hari ini kita sebut, untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dakwah Nabi alaihi salatu wasallam di Makkah ditentang, sahabat-sahabat Nabi disakiti, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot, bahkan sampai kepada puncaknya mereka hendak membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Allah Ta'ala pun perintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Saya ingat saya tak nak bercerita secara panjang lebar berkenaan sejarah hijrah, kerana tuan-tuan dan puan-puan pasti sudah biasa mendengar, ya, dan kalau pergi haji dan umrah pasti juga disampaikan oleh mutawif kepada kita. Yang lebih kurang begitulah perjalanan kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah kali ini saya nak menyampaikan beberapa poin pengajaran daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dan nanti insya-Allah saya akan berbicara juga tentang hijrah kita untuk konteks masa sekarang. Baik, pengajaran hijrah Nabi dahulu. Pertama, pengajaran yang kita ambil daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tentang pengorbanan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai negerinya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Muhajirin. Mereka cinta dengan Makkah. Bagaimana tak cinta tempat kelahiran kita? Di mana tempat kelahiran kita, maka itulah negeri yang kita cinta dan itulah negeri yang sentiasa kita rindukan. Sejauh mana pun kita pergi, pasti sentiasa terbayang dan merindukannya. Begitu jugalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Muhajirin. Tetapi mereka pergi hijrah, mengorbankan segala-galanya.
Mereka lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala berbanding kecintaan mereka terhadap tanah kelahirannya. Mereka lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala berbanding harta benda yang mereka miliki. Ini pengajaran pertama yang kita ambil. Maka dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi pernah mengatakan, wallahi innaka la khairul ard. Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Makkah benar-benar bumi Allah yang paling baik. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan bumi yang paling Allah Ta'ala cintai. Walaula anni ukhrijat minka ma kharajtu. Nabi mengatakan, seandainya aku tidak diusir daripadamu, daripada Makkah, ma kharajtu, pasti aku tidak akan meninggalkannya. Tetapi oleh kerana Nabi SAW lebih mengutamakan agama, lebih mengutamakan dakwah, lebih mengutamakan Allah Ta'ala, maka Nabi sanggup meninggalkan, mengorbankan tanah kelahirannya dan seluruh harta benda. Begitu jugalah dengan para sahabat-sahabat muhajirin. So ini menjadi satu pengajaran bagi kita pada hari ini. Maka salah satu cara kita hijrah pada hari ini ialah relakanlah, korbankanlah apa yang dapat kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, atau utamakanlah Allah Taala walaupun kita mesti meninggalkan sebahagian keseronokan kita. Ya, itu hijrah kita pada masa sekarang. Itu pengajaran pertama yang dapat kita ambil. Pengajaran yang kedua yang dapat kita ambil daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tidak ada kata putus asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 13 tahun dekat kota Mekah, menghadapi penentangan yang luar biasa, ditekan, disakiti, bahkan sampai diancam untuk dibunuh. Tetapi langkah Nabi untuk mempertahankan agama Islam, untuk menyampaikan risalah kenabian, tidak pernah berhenti. Nabi sanggup pergi hijrah, ya, untuk meneruskan dakwahnya. Maka semangat hijrah Nabi ini patut untuk kita ambil, bahawa dalam hidup ni kita tak boleh berputus asa. Walau apa pun jua cabaran yang datang kepada kita, kebenaran, agama ini, syariat Allah Ta'ala ni, mesti kita perjuangkan. Dan jangan pernah berputus asa. Walaupun kita rasa langit hendak runtuh menimpa kita, tetaplah tegak, tetaplah berjalan, dan jangan pernah berputus asa. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang ketiga daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah husnus suhbah. Betapa penting kita untuk mempunyai sahabat yang baik. Kita tahu sendiri, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi hijrah, Nabi alaihi salatu wasallam bersama sahabatnya yang mulia, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq lah yang mengawankan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq lah yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini dapat kita ambil satu pengajaran, ya, bahawa betapa penting kita untuk memiliki sahabat yang baik. Kerana sahabat yang baik inilah yang kadang-kadang mengingatkan kita. Dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan membantu kita. Maka dalam Islam tentang sahabat ni sangat banyak disebutkan, ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada itu semua, Allah Ta'ala dan Rasulullah menggalakkan kita supaya bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, kerana hanya mereka lah yang dapat menolong kita dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ni. Kalau kawan untuk lepak tu ramai, kawan untuk makan minum tu ramai, kawan pergi jalan-jalan dan sebagainya tu ramai, tetapi kawan, ya, yang saleh, yang mahu bekerjasama dengan kita untuk memperjuangkan agama Allah Ta'ala itu tak ramai,
maka carilah suhbah as-salihah, carilah sahabat yang baik yang dapat menjadi pendamping kita, penasihat kita, penolong kita, yang mengingatkan kita, ya, yang menguatkan kita apabila kita lemah. Carilah. Nabi SAW sebut dalam hadisnya bahawa sahabat-sahabat yang salih ni, kita bukan sahaja bersahabat dekat dunia, tetapi kita juga bersahabat sehinggakan ke akhirat nanti. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Antara orang yang mendapat naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti ialah dua orang yang bersahabat. Mereka berkawan kerana Allah Ta'ala dan mereka juga berpisah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, apabila nanti ahli syurga masuk ke dalam syurga, dia akan mencarikan kawan dia yang salih, ya, dia akan cari. Apabila dia tak jumpa di dalam syurga, maka dia akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata, ya Allah, mana fulan? Dahulu aku sama-sama mengerjakan amal soleh dengan dia, hari ini aku tak nampak dia di dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dia ada di dalam api neraka. Berilah syafaat untuknya. Maka sahabat yang saleh, bukan sahaja di dunia dia tolong kita, bukan sahaja di dunia dia bantu kita untuk kebaikan, malah nanti di akhirat pun dia akan bantu kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sibuk berkawan dengan orang-orang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan menyesal di akhirat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, nanti ada orang yang menyesal kerana berkawan dengan orang lain. Dia berkata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya aku pada hari ini, alangkah binasanya aku pada hari ini, alangkah meruginya aku pada hari ini, seandainya dahulu aku tidak menjadikan fulan itu sebagai kawan, aku tak jadikan dahulu dia sebagai sahabat, mungkin aku tak jadi macam ni. Tetapi penyesalan dah tak ada guna lagi. So ini pengajaran yang ketiga yang dapat kita ambil daripada hijrah Nabi SAW. Carilah sahabat-sahabat yang saleh, berkawanlah dengannya kerana ia amat kita perlukan, sebagaimana Rasulullah SAW saat hijrah bersama sahabatnya yang mulia, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, seterusnya pengajaran yang keenam, yang kelima yang patut kita ambil daripada perjalanan hijrah Nabi SAW ialah, yang keempat, itqanut takhtid wa husni tawzifit taqat, ya. Penting kita untuk membuat satu strategi, ya, langkah-langkah dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hijrah, sebagaimana kita baca dalam sirah nabawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perancangan yang sangat cantik. Jalan lalu mana, berhenti dekat mana, bila meneruskan perjalanan, ya, bila sampai ke Madinah, itu semua komplit dalam roadmap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah. So ini menunjukkan kepada kita bahawa kita ini perlu untuk membuat satu roadmap kehidupan kita, ya, yang lebih bagus, yang lebih strategik, yang lebih selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perjalanan hijrah, sebagaimana kita ketahui, dikejar-kejar oleh orang kafir, tetapi baginda alaihi salatu wasallam mereka tak dapatkan. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatur strategi, ya, perjalanan baginda alaihi salatu wasallam dengan sebaik-baiknya. Baik, seterusnya pengajaran yang keempat, ya, yang boleh kita ambil daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah syiddatut tawakkuli 'ala Allah, ya. Dahsyatnya tawakal kepada Allah. Ya.
ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi hijrah, baginda alaihi salatu wasallam benar-benar bertawakal, berserah diri kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya Allah yang telah memerdukan kepada kamu Al-Quran, la radduka ila ma'ad. Maksudnya kata Ibnu Abbas, la radduka ila Makkah kama akhrajaka minha. Ya, Allah pasti akan kembalikan engkau semula ke Makkah sebagaimana ia mengeluarkanmu daripadanya. Nabi alaihi salatu wasallam percaya dan betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah, tawakal baginda alaihi salatu wasallam kepada Allah Taala itu telah membuat baginda dan Abu Bakar As-Siddiq selamat daripada orang-orang kafir. Ya, maka saat baginda alaihi salatu wasallam berada di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Bakar sampai mengatakan, "Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarna." Seandainya mereka melihat kepada kaki mereka, pasti mereka akan nampak kita. Kerana posisi Nabi dan Abu Bakar tu dekat bawah, lubang gua tu ada dekat atas. Seandainya orang-orang kafir yang dah sampai ke situ melihat ke bawah, melihat kaki mereka, maka pastilah mereka akan nampak Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi masya Allah, tawakal yang hebat kepada Allah Ta'ala membuat mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bi ithnain, Allahu thalithuhuma." Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, apa pandanganmu hai Abu Bakar? Bi ithnain, kita ni berdua ni. Allahu thalithuhuma, Allah Ta'ala lah yang ketiga. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pertolongan dan penjagaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu beberapa poin pengajaran, ya, yang dapat kita ambil daripada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi tentang pengorbanan, ya, bagaimana Nabi sanggup berkorban, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan rumah, meninggalkan harta benda. Begitu juga sahabat-sahabat Muhajirin, semata-mata untuk Allah. Maka ini patut untuk kita teladani, untuk kita contohi dalam hidup kita. Mesti agama dan Allah yang nombor satu dalam hidup kita. Seandainya kita mesti meninggalkan kesenangan dunia kita, maka tinggalkanlah kalau itu kita hendak pergi menghadap ataupun melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pengajaran yang kedua tadi, jangan pernah berputus asa. Rasulullah SAW, walau apapun juga cabaran yang Nabi hadapi, Nabi SAW tidak berputus asa. Bahkan Nabi sanggup berhijrah demi meneruskan dakwahnya. Maka bagi seorang Muslim, haram berputus asa. Yang ketiga, carilah sahabat-sahabat yang saleh. Rasulullah semasa hijrah sangat dibantu oleh sahabatnya yang saleh, antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, susunlah strategi, langkah-langkah hidup yang lebih teratur, yang lebih baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi hijrah, mengatur roadmap hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik, sehingga akan selamat daripada kejaran orang-orang kafir. Kemudiannya yang kelima, pengajaran daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tingkatkanlah tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah akan menjaga kita apabila kita betul-betul bertawakal kepadanya, ya, sebagaimana saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun orang-orang kafir dah berada di gua itu, tetapi oleh kerana tawakal mereka kepada Allah, Allah Ta'ala jaga mereka, Allah selamatkan mereka, sehingga kan orang-orang musyrik itu tidak melihat mereka pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita teruskan perbahasan hijrah.
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu hijrah dari Makkah ke Madinah, apakah hari ini kita perlu hijrah meninggalkan tempat kita, meninggalkan negeri kita? Saya ingat kita tidak perlu untuk melakukan itu. Kenapa? Kerana kita amat bertuah. Kita tinggal di negeri Melayu yang menjunjung tinggi agama Islam. Agama Islam ditinggikan di negeri kita. Agama Islam diamalkan di negeri kita. Islam dihargai di negeri kita. So ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sehingga kan hijrah dengan makna hakiki, saya ingat tak perlu untuk kita lakukan pada ketika ini. Kerana kita sudah berada di tempat yang selesa mengamalkan agama Islam. Bahkan kita bebas untuk menyebarluaskannya, mendakwahkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. So apa hijrah yang perlu untuk kita lakukan dalam konteks masa sekarang ni? Hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu jasad kita ni tidak berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, tetapi amalan kita lah, ya, perilaku kita lah, sikap kita lah, akhlak kita lah yang perlu untuk kita hijrahkan. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, la tanqati'ul hijrah. Hijrah tidak pernah terputus. Ya, hijrah tidak pernah putus. Kita boleh meneruskan hijrah. Ya. Bagaimana cara hijrah? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu ialah seseorang yang menyelamatkan, ya, atau yang membuat orang lain selamat daripada tangan dan lisannya. Artinya tangan dia dan lisan dia tidak mengganggu orang, ya, dia buat orang selesa, dia buat orang selamat, ya. Kemudian Nabi mengatakan, wal muhajiru, dan orang yang hijrah ialah man hajara ma nahallahu an, iaitulah orang yang hijrah. Hijrah dekat sini dengan makna meninggalkan ma nahallahu anhu, perkara-perkara yang dilarang Allah Ta'ala kepada kita. Maka pada kesempatan ini saya nak menyampaikan ada 4 perkara yang perlu kita hijrahkan pada masa sekarang. Yang pertama adalah hijrahlah daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dengan makna tinggalkanlah perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Mungkin kita sebagai individu, ya, ada perkara-perkara yang haram yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Maka pada momentum tahun baru hijrah ini, berazamlah kepada Allah untuk meninggalkannya. Mungkin dalam kerjaya kita ada unsur-unsur yang haram. Mungkin di sana ada riba, mungkin di sana ada gharar, mungkin di sana ada tatfif, penipuan, ya, mengurangkan hak orang lain dan sebagainya. Berazamlah mulai sekarang untuk berhijrah. Mungkin kita bekerja di sektor yang haram, berhimpun dengan perkara-perkara yang haram. Maka momentum tahun baru hijrah ini, berazamlah untuk hijrah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya. Ataupun mungkin dalam keluarga kita, ya, kita sebagai suami, kita punya tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak kita supaya mereka berada di jalan Allah Ta'ala. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Mungkin kita tahu dalam keluarga kita ada perkara-perkara yang haram yang biasa kita lakukan. Maka pada momentum sekarang ni, berazamlah kita untuk hijrah, untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah risau tentang hijrah ni. Setengah orang dia risau meninggalkan kerjaya dia misalnya yang ada di situ unsur yang haram, ya. Dia risau kalau nanti rezeki dia berkurang. Dia risau kalau dia tak ada kerja lagi. Dia risau akan berkurang pendapatan dia. Wal'iyadzubillah. Dia merisaukan sesuatu yang telah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita sebagai Muslim perlu menyedari bahawa kita hidup dekat dunia ni, sebelum kita lahir ke dunia, Allah Ta'ala telah pun menetapkan rezeki kita. Saat kita berumur 120 hari dalam kandungan mak kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan malaikat bikatsbi rizqihi, untuk menuliskan rezeki kita. So kita hidup ni tinggal menjumpai rezeki-rezeki yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alaih, Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillah, sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu itu kerana Allah. Ada sesuatu yang haram misalnya, kita tinggalkan itu. Kenapa kita tinggalkan? Kerana Allah. Kerana Allah larang kita melakukannya. Kerana itu diharamkan Allah. Illa baddalakallahu bihi ma huwa khairum min, melainkan Allah akan gantikan kepada kamu sesuatu yang lebih baik. Seandainya sekarang ni kita bekerja di sektor yang haram atau ada unsur yang haram, tinggalkanlah, hijrahlah daripadanya. Jangan risau, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita perlu belajar juga daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhatikan bagaimana dahsyatnya hijrah Nabi. Makkah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat Makkah, mungkin Islam tidak berjaya seperti saat sekarang ni. Tetapi ketika mana Nabi alaihi salatu wasallam berani hijrah, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan tempat tinggalnya, pergi menuju Madinah, apa yang berlaku? Pada tahun 8 Hijrah, Makkah jatuh ke tangan umat Islam. Seandainya Nabi tak hijrah, mungkin Makkah itu tetap dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka ini satu pengajaran ibrah bagi kita. Jangan risau meninggalkan sesuatu yang haram. Nanti rezekiku macam mana? Nanti wang macam mana? Keperluan bagaimana? Kita ada Allah. Kita ada Allah. Allah Ta'ala berjanji, kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram itu kerana Allah, kalau kita hijrah daripadanya, maka Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Ganti yang lebih baik ini Allah Ta'ala datangkan dengan pelbagai bentuk. Ada kalanya dalam bentuk yang sama. Misalnya, dia meninggalkan pekerjaan yang haram, bisnes yang haram, transaksi yang haram, Allah gantikan kepada dia kerja, bisnes, transaksi yang lebih baik. Ada kalanya Allah Ta'ala ganti begitu. Dan ada kalanya Allah Ta'ala ganti dalam bentuk yang lain. Mungkin dilihat secara zahirnya pendapatan dia jadi berkurang. Tetapi hakikatnya itu bukan buruk, tetapi baik. Kenapa? Harta yang halal, walaupun ia 10 ringgit, lebih baik daripada harta yang haram walaupun jumlahnya 100.000 ringgit. 100.000 ringgit harta yang haram lebih baik 10 ringgit harta yang halal. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Maka itu hijrah kita yang pertama pada zaman sekarang. Hijrahlah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hijrahlah meninggalkan perkara-perkara yang mengurangkan ketaatan kita kepada Allah. Mungkin kita sudah tidak terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Alhamdulillah, kerja kita baik, rumah tangga kita baik, kita pun tak ada buat benda-benda haram. Tetapi dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kita masih banyak kekurangan. Ya, kita masih banyak kekurangan. Maka salah satu hijrah yang perlu untuk kita lakukan adalah berhijrahlah untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Seandainya sebelum ini kita belum lagi melaksanakan salat sunnah qabliyah ba'diyah misalnya, maka hijrahlah daripada tidak melakukannya kepada melakukannya. Seandainya sebelum ini
kita belum lagi melaksanakan solat duha dan solat tahajud pada waktu malam, maka hijrahlah untuk melakukannya. Mungkin sebelum ni kita tidak membaca Quran tiap-tiap hari, maka hijrahlah untuk sentiasa membaca Al-Quran setiap hari. Mungkin sebelum ni kita sembahyang, betul, tetapi sembahyang kita penuh dengan kekurangan. Memang dalam bab solat, kita tidak sanggup mengatakan bahawa solat kita sempurna. Pasti ada kekurangan. Sebab tu Nabi SAW perintahkan kita untuk beristighfar setiap selesai daripada sembahyang. Kerana apa? Kerana semasa kita sembahyang pasti ada sebarang kekurangan. Tetapi kita perlu hijrah, kita perlu maju ke hadapan, meningkatkan kualiti sembahyang kita. Mungkin sebelum ni kita dah sembahyang, tetapi mungkin kita sembahyang tidak pada awal waktu, maka hijrahlah untuk salat pada awal waktu. Mungkin sebelum ni kita sembahyang, tetapi kekhusyuan kita tak ada, maka hijrahlah untuk melaksanakan sembahyang yang lebih khusyuk. Ya? Mungkin sebelum ni kita sembahyang, tetapi kita sembahyang memakai pakaian seadanya, apatah lagi kalau sembahyang dekat rumah, maka hijrahlah untuk sembahyang dengan memakai pakaian yang lebih bagus, pakaian yang lebih rapi, pakaian yang lebih wangi dan sebagainya. Ya? Jadi hijrah yang kedua yang perlu kita lakukan sekarang, hijrahlah kita daripada kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan amal ibadat. Kita tidak berani mengatakan melakukan ibadat dengan sempurna, kerana walaupun kita dah berusaha pasti ada sebarang kekurangan, tetapi setidaknya kita cuba untuk maju ke hadapan, meninggalkan cara yang lama, meninggalkan kebiasaan buruk yang lama dalam melakukan amal ibadat kepada Allah dengan cara yang lebih baru, dengan cara yang lebih rajin dan sebagainya. Ya. Seterusnya, kita perlu hijrah. Ni hijrah yang ketiga yang perlu untuk kita lakukan pada zaman sekarang ni. Hijrah daripada perkara-perkara yang syubhat. Ya. Perkara yang syubhat ni apa dia? Syubhat ni sesuatu yang tidak pasti kehalalan dan keharamannya. Kita perlu tinggalkan. Ya. Suatu ketika Ibrahim bin Adham berada di dekat air Zamzam, tetapi beliau tak mahu minum air Zamzam. Sehingga kan ada orang bertanya, wahai Ibrahim bin Adham, kenapa engkau tak minum air Zamzam tu? Ibrahim bin Adham menjawab, lau kana li dalwun la syarabtu. Kalau aku ada timba sendiri untuk minum air Zamzam ni, pasti aku akan minum, dia kata. Dekat situ ada timba, tetapi Ibrahim bin Adham tak mahu menggunakannya. Kenapa? Kerana dia tak pasti adakah timba itu dihalalkan untuk dia ataupun tidak. Dalam riwayat yang lain, suatu ketika hamba sahaya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membawa makanan ke rumahnya. Makanan ni rupa-rupanya diberikan oleh kawan lama kepada hamba sahaya dia. Jadi ceritanya, dulu hamba sahaya Abu Bakar ni seorang tok bomoh. Zaman dulu, pada zaman jahiliah, adalah orang yang dia bantu pada zaman dahulu semasa dia jadi bomoh. Berjumpa balik. Saat mereka berjumpa, dia bagi makanan kepada hamba sahaya Abu Bakar As-Siddiq ni, yang dahulu tok bomoh. Balik ke rumah, dia pun bagi kepada Abu Bakar dan Abu Bakar makan. Lepas Abu Bakar makan, barulah dia bagi tahu apa yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memuntahkan seluruh makanan itu. Begitu juga dengan Nabi SAW. Satu hari Nabi nampak ada sebiji kurma di atas tempat tidur. Lalu Nabi SAW tak mahu memakannya. Kenapa? Kerana Nabi bimbang itu sedekah daripada orang. Kerana Nabi tak boleh menerima sedekah. Jadi pada masa sekarang ni, kita perlu hijrah, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat atau sesuatu yang halal, tetapi mungkin kita bimbang ini jatuh kepada sesuatu yang haram. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, mazalatit taqwa bil muttaqin
hatta taraku katsiran minal halal mukhafatal haram. Seseorang tidak akan dikatakan benar-benar bertakwa kepada Allah sehingga kan ia meninggalkan banyak perkara yang halal kerana dia bimbang akan jatuh kepada keharaman. Jadi kalau ada sesuatu yang berpotensi, ya, yang berpotensi membawa kita jatuh kepada yang haram, ni halal ni, tapi kalau kita berada dekat sini mungkin kita akan jatuh kepada yang haram, maka sebaiknya tinggalkan. Contoh dia ni sangat banyak dalam hidup kita, ya. Contoh ni sangat banyak. Misalnya ada tempat yang haram, ya, tempat yang haram, atau tempat dilakukan dekat situ maksiat. Hukum asalnya boleh tak kita berdiri dekat situ? Boleh saja. Tetapi sebaiknya kita jangan berdiri dekat situ. Kenapa? Kalau kita berdiri dekat situ dibimbangi kita melakukan perkara yang sama. Ya, dibimbangi kita akan melakukan perkara yang sama, maka perlu untuk kita tinggalkan. Perlu kita hijrah daripadanya. Berkawan dengan orang jahat boleh tak? Sekadar berkawan tentu boleh saja. Tetapi sebaiknya kita tinggalkan. Kenapa? Kita hijrah daripadanya. Kenapa? Kerana dibimbangi kalau kita berkawan dengan dia, kita ikut jadi jahat. Inilah yang disebut dengan saddul dhari'ah, menutup pintu bahaya yang lebih besar. Maka hijrahlah daripadanya, tinggalkan. Ada perkara-perkara walaupun asalnya kita tengok ni halal, boleh je ni, tetapi kalau itu berpotensi membuat kita melakukan sesuatu yang haram atau jatuh kepada yang haram, maka sebaiknya tinggalkan. Nabi buat satu perumpamaan dalam hadis, qarra'i yar'a haula al-hima yushiku ayyar ta'fi. Seperti seorang penggembala kambing, dia menggembala kambing di dekat tanah yang dilarang. Ya, dahulu raja-raja punya satu kawasan dilarang orang datang situ. Apa hukum menggembala kambing dekat situ? Tentu boleh, ya. Tetapi sebaiknya tinggalkan, jangan menggembala dekat situ. Kenapa? Kerana dibimbangi kambing tu masuk ke kawasan yang dilarang tadi. Begitulah dengan dosa tadi. Kita boleh tak berada di dekat-dekat dosa ni, dekat maksiat ni, dekat-dekat tu asalnya boleh-boleh je. Tetapi sebaiknya hijrahlah daripada situ. Tinggalkan itu. Kenapa? Kerana dibimbangi kita jatuh kepadanya. Ya? Jadi kita bukan sekadar diperintahkan hijrah daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah, tetapi kita juga diperintahkan untuk hijrah daripada perkara-perkara yang halal apabila dibimbangi dapat membawa kita kepada perkara yang haram. Ya? Baik, yang terakhir, yang keempat, yang perlu kita hijrahkan pada masa sekarang, hijrahlah daripada perkara-perkara, daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala alaih, baginda SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Masa ni kadang-kadang kita banyak melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dalam satu hari kita berjam-jam tengok phone kita, tengok video, tengok gambar, tengok ni, tengok tu, scroll sana, scroll sini. Habis masa. Kita habiskan masa tengok TV, kita habiskan masa berborak yang tidak membawa manfaat dan sebagainya. Terlalu banyak kita membuang masa. Maka hijrahlah daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat ni untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita boleh berbincang dengan orang, tapi berbincanglah dengan perbincangan yang bermanfaat. Kita boleh menonton, tetapi tontonlah perkara yang bermanfaat. Kita boleh membaca, bacalah perkara yang bermanfaat. Usahakan kita hijrah daripada hal-hal yang tidak bermanfaat selama ini kita buat untuk sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Masa itu sesuatu yang amat berharga. Sebab tu orang mengatakan time is money, ya. Masa itu adalah ibarat wang, kata mereka. Tetapi bagi kita orang Islam, masa itu, waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga tidak akan digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau saya boleh buat analogi, seandainya kita punya barang emas, emas itu kan berharga. Mungkin tak kita gunakan itu untuk membeli pisang goreng? Ada orang jual pisang goreng tepi jalan tu,
Mungkin tak kita, mahu tak kita mengorbankan emas tadi untuk dapat pisang goreng? Saya ingat kita tidak akan mahu. Kenapa? Oh, emas ini berharga, pisang goreng ini murah. Begitulah analogi dia dengan masa. Masa itu sesuatu yang sangat-sangat berharga, sehingga akan tak patut kalau kita habiskan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau kita habiskan untuk perkara-perkara yang tidak berharga dalam hidup kita di dunia, untuk agama kita maupun untuk kehidupan akhirat kita nanti. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat setakat ini saja kuliah kita berkenaan tentang hijrah Nabi SAW pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dapat kita menghijrahkan diri kita pada zaman sekarang, walaupun kita tidak hijrah daripada tempat kita, daripada rumah kita, daripada kampung kita, tetapi kita perlu menghijrahkan diri kita, spiritual kita, amal-amal kita, akhlak kita dan sebagainya, sehingga akan kita lebih maju ke hadapan atau lebih maju ke arah yang positif, sehinggalah nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahlah sebelum engkau dihijrahkan. Suatu saat kita pasti akan dihijrahkan dari alam dunia ke alam akhirat, dari alam dunia ke alam barzakh. Maka hijrahlah sebelum engkau dihijrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.